Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la undwana illa ala salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang ketiga, iaitu sangat marah tapi tidak menghilangkan fungsi akal yang secara total. Lalu dia mesal atas apa yang diucapkan setelah amarahnya reda. Keadaan ini menimbulkan perbezaan pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat, kata Ibn Qayyim, tolaknya dianggap tidak sah. Tapi itu Ibn Qayyim mentarjihkan. Tapi kaum muslimin, dia dua begini. Yang paling sahih sekali, selagi mana fungsi akal ini tidak sedarkan diri, tidak berfungsi dalam keadaan marah, itu tolak memang tidak jatuh. Tetapi kalau tara mana sekali marah, fungsi akal itu masih ada, kaum muslimin walau tara mana sekalipun, tolak tetap jatuh. Itulah pendapat jumhur ulama. Imam itu. Baik. Habis ya. Seterusnya, habis ya. Okay. Tidak boleh mentolak wanita haid, nifas dan yang dikumpuli selama masa kecil, masa cuci, masa kecil pula dah. Tidak boleh mentolak wanita haid, nifas yang dikumpuli selama masa cuci. Ini semua haram. Semua adalah haram. Itu tolak ni halal, kaum muslimin, halal. Dalam Islam adalah halal. Tentang hadis mengatakan bahawa sesungguhnya perkara yang dibenci, perkara yang halal dibenci oleh Allah Ta'ala adalah tolak. Hadis itu kaum muslimin da'i sangat. Hadis itu da'i sangat, kaum muslimin dan muslimat kalian. Tetapi permasalahannya ialah tolak itu adalah halal di dalam Islam. Tetapi dalam kehalalan tolak itu ada boleh membawa kepada haram. Berkepada haram. Memang tu. Pertama, tolak perempuan dalam keadaan haid. Pertama. Yang kedua, tolak perempuan dalam keadaan nifas. Yang ketiga, tolak perempuan dalam keadaan cuci tapi sudah digauli. Memang tu. Yang tiga ini tidak ada khilaf di kalangan ahli ulama, iaitu tolaknya adalah haramun. Dia haram, berdosa besar bagi lelaki itu atau bagi suami. Cuma menjadi khilaf di kalangan ahli ulama ialah tolak dalam keadaan haid, jatuh tolak ataupun tidak. Itu jadi khilaf. Bagaimana? Tolak dalam keadaan haid itu jatuh tolak ataupun tidak. Tapi tolak dalam keadaan nifas, tolak dalam keadaan kaum muslimin suci tapi sudah digauli, hukum haram, tolak tetap jatuh. Memang tu. Tapi tolak dalam keadaan haid, hukum dia haram, adakah jatuh? Ini ada khilaf ulama. Memang itu? Pandai dia punya itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi kesemuanya secara total, tolak dalam keadaan haid, tolak dalam keadaan nifas, tolak dalam keadaan perempuan yang suci sudah digauli, maka tolak macam tu hukum dia haram. Tapi jatuh tolak, cuma yang khilaf ulama haid saja, jatuh atau tidak. Yang lainnya adalah tolak perempuan dalam keadaan suci yang sudah digauli, tolak haram, dan tolak tetap tak jatuh. Tapi cara halal bagaimana? Cara halal kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebabnya dalam Islam ni pun tolak cara yang makruf. Kalau nak aku tolak dalam keadaan begitu kaum muslimin, tunggu perempuan itu suci dulu. Cuci, jangan disetubuhi dia. Ketika itulah baru jatuhkan tolak. Itu dikatakan tolak secara sunni, tolak secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Okey. Kita ambil satu-satu dulu ya. Okay. Di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim disebut bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mentolakkan isterinya yang sedang haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ayahnya itu Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada baginda. Lalu baginda bersabda, suruhlah dia rajak. Suruhlah dia rajak. Tuan-tuan tengok kalimah rajak ni apa dia. Ini jadi khilaf ulama ni. Suruhlah ia rajak, mana suruh dia balik semula ke isteri dia. Adakah rajak ni maksud dia setelah mana dia tolak, ataupun rajak ni maksudnya balik semula kepada isteri? Bukan bermaksud ialah rajak yang dimaksudkan lepas bertolak. Ni dia. Suruhlah dia kembali semula, itu rajak semula dengan isterinya itu. Kemudian naklah dia membiarkannya hingga suci, datang haid lagi, lalu cuci lagi. Kemudian jika menghendaki dia bisa mempertahankannya setelah itu, dan jika menghendaki dia bisa menceraikannya sebelum mensetubuhi. Tengok je, kalau dia menghendaki dia bertahankan, kalau dia tak nak bisa ceraikan sebelum mensetubuhinya. Itulah masa iddah yang diperintah oleh Allah Ta'ala jika wanita itu ditolak. Banyak benda ni kaum muslim-muslimat kan. Tengok ya. Jadi dalil kaum muslimin dan muslimat kalian di kalangan alim ulama yang kata tolak dalam keadaan haid itu haram tapi tak jatuh dalam dalil ni ya. Okey, kita baca dalil dia kan. Apabila Ibnu Umar dia ceraikan isterinya di dalam keadaan haid, lalu ayahnya iaitu Umar Ibn Khattab jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan, dan kaum muslimin Rasulullah kata suruhlah Ibnu Umar balik semula pada isteri dia. Okey ya. Okey. Kalimah rajuklah balik pada isteri. Yang ni jadi khilaf ulama di kalangan jumhur dan kalangan ahli hadis ni kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik. Jadi kita ambil satu. Faham kat sini? Naklah dirojok kembali pada isteri dia. Dan apabila isterinya, kaum muslimin dan muslimat kalian, kata Nabi SAW, isteri dia suci. Lepas cuci, lepas tu datang haid lagi. Lepas datang haid, cuci lagi. Ketika itu kata Nabi, kalau dia nak pegang, pegang. Kalau nak cerai, cerai. Boleh faham tak? Tak faham juga. Ustaz Sutri pun tak faham nak sampai macam mana ke orang. Baik, gini ya. Sekarang ni perempuan ni dalam keadaan haid. Boleh faham tu? Keadaan haid. Bila mari haid, kaum muslim muslimat kalian, dia dicerai oleh suaminya. Bila habis haid, dia pun cuci. Cuci itu tak kira lagi. Cuci itu tidak kira iddah lagi. Datang haid sekali lagi, lepas tu cuci pula. Cuci itulah baru dikirakan iddah perempuan. Jadi masa lama tak? Jadi masa lama lah nak kira itu, maka masa tak sebulan lebih. Jadi itu sebabnya berdosanya seorang suami kerana menyesal seorang perempuan. Boleh faham tu? Okey, situ dia faham tu kan? Bila dia faham kaum muslim, kata Nabi SAW, bila cuci kali kedua, maka jangan tubuhi dia. Kalau kamu nak pegang, pegang. Kalau nak cerai, cerai. Jadi apa masalahnya? Kalau kamu nak pegang, pegang dia, ambil dia. Kalau nak cerai, cerai. Jadi bermaksud kalau nak pegang, pegang, nak cerai, cerai. Yang tadi cerai je tak sah kan? Sebab Nabi kata, kalau kamu nak pegang, pegang. Kalau nak cerai, cerai. Kalau sekiranya yang pertama tadi sah, Nabi tak kata begitu. Understand? Kalimah ni kata ahli hadis ni, muslim-muslimat kalian. Nabi kata setelah mana bersih kali yang kedua tu, itulah mula iddahnya. Ketika itulah kalau kamu nak pegang dia, ambillah. Kalau kamu nak cerai, ceraikan dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau kamu nak pegang dia dan kalau kamu nak ceraikan dia, bermaksud cerai pertama tidak kira. Itu sebab ulama hadis kata cerai dalam keadaan haid ni tidak haram tapi tak jatuh talak. Baik. Jadi itu satu. Pendapat jumhur ulama pula kaum muslimin, perkataan rajak semula. Apabila Ibnu Umar mengadu pada Rasulullah, aku menceraikan isteri, Nabi kata rajak semula. Perkataan rajak itu
Perkataan rojok semula. Jadi tak berlakunya rojok melainkan cerai. Jadi ulama ada kata rojok di situ bukan maksudnya rojok untuk cerai. Rojok ni balik semula. Balik semula kepada isteri kamu. Maksudnya ialah cerai kamu tu tak jatuh. Jangan tinggal, balik semula. Orang Arab kata rojok. Boleh faham itu? Itu ada perselisihan. Boleh faham tu? Walau bagaimanapun, pendapat jumhur ulama di kalangan fuqaha, dia kata tolak dalam keadaan haid jatuh tolak. Itu pendapat jumhur. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, ulama hadis kata dia jatuh tolak dia kata. Tak jatuh tolak. Itu wujuh tu sama-sama kuat kaum muslimin dan muslimat kalian. Betul tak betul? Ya. Kalau nak tentukan tarikh pembicaraan, apa ya? Nak tahu bila perempuan tu ada keluar. Maksudnya bila nak tentukan pembicaraan untuk cerai kan? Macam mana kita nak tahu tarikh perempuan tu bilanya? Ya, itu sebabnya sebab mahkamah sekarang ni untuk menyelesaikan masalah itu tak boleh seorang itu mencerai di luar mahkamah. Nak tahu tarikh tu? Di luar mahkamah. Barang siapa menceraikan isteri ni luar mahkamah, dia satu kesalahan. Tolak tetap jatuh. Tapi kerana melanggar mahkamah, dia kena denda RM1,000. Tapi kaum muslimin dan muslimat, kalau dah berlaku di luar mahkamah cerai, walaupun kena denda, maka tak permasalahan ini kaum muslimin dan muslimat kalian, hakim kena tanya bila masa bercerai. Hakim kena tanya bila masa bercerai. Aku cerai tarikh sekian. Betul. Aku cerai tarikh sekian. Kaum muslimin dan muslimat kalian, bila dia beritahu tarikhnya kepada mahkamah, maka mahkamah pandailah tetapkan masa iddah dia. Faham tu? Okey. Jadi apa tujuan diharamkan cerai masa haid? Kaum muslimin dan muslimat kalian adalah kaum muslimin dan muslimat kan nak menunjukkan bahawasanya perempuan itu terpaksa menunggu lama untuk mengira iddahnya. Supaya elok 3 bulan 10 hari, jadi tambah pula sampai 4 bulan lebih. Kan nyanyi kawan tu. Itu dia. Baik. Habis ya? Itu dia. Dan juga ialah cerai dalam keadaan perempuan itu dia suci. Itu sebab perempuan tu suci. Tapi permasalahan sekarang ni sudah digauli. Lepas haid dia cuci daripada haid dia, lepas tu digauli. Jadi bertengkar. Dia cuci, dia tidak haid, tapi telah digauli. Jangan cerai ketika itu. Cerailah ketika dia atas haid, lepas tu dia cuci, jangan sentuh dah ketika cerai. Itu yang tidak berdosa dalam bab perceraian itu. Tapi kalau cerai juga dalam keadaan cuci yang sudah digauli, pendapat yang kebanyakan ulama kaum muslimin tetap tolaknya jatuh. Ni banyak dia orang tak tahu kaum muslimin. Dia pandai ikut marah dia ke emosi, tak cerai semata-mata. Dia tak tahu keadaan ini, keadaan isteri dia. Baik. Habis ya. Habis. Yang seterusnya. Okay. Di dalam baik habis ya. Dari beberapa lafaz yang lain yang serupa dengan ini dapat disimpulkan berapa macam tolak. Ada yang halal dan ada yang haram. Kecualilah kaum muslimin dan muslimat kalian dalam bab ya, bagaimana kaum muslimin dan muslimat kalian menceraikan perempuan yang sudah menopause. Kaum muslimin, dia tak ada haid dah. Kaum muslimin, dia tak ada haid dah. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi permasalahannya dia tak ada haid pertama. Yang keduanya kaum muslimin dan muslimat kalian, dia sudah disetubuhi, betul. Tapi yang dilarang ialah setubuhi dalam keadaan cuci. Nak tunggu dia cuci, dia tak cuci dah sebab tak ada menopause dah. Boleh faham betul? Boleh faham Pak? Baik. Jadi gua ni agak-agaknya. Boleh tak agak-agaknya? Apa dia buat?
Jadi sekarang ni macam ni. Orang perempuan sudah menopause, kaum muslim dan muslimat kalian. Jadi dia tak ada haid dah. Tak haram nak cerai tu. Tapi dia sudah digauli. Nak tunggu dia bersih, tak ada menopause nak bersih ke mana? Boleh tak cerai? Ha? Tunggu 4 bulan sebab apa 4 bulan? Teruslah kaum muslimin sebab dia tak ada haid dah. Terus edah langsung lah. Atau cuma edahnya 3 bulan. Dia terus edah. Mula cerai tu, dia terus beredah 3 bulan. Kalau tak tunggu haid dah. Haid tak ada dah. Kalau tunggu haid kau sampai kiamat tak ada. Baik. Habis ya? Habis. Okey. Begitu juga lah orang perempuan, kaum muslimin dan muslimat kalian. Orang perempuan yang mana dia ni tidak disetubuhi lagi. Baru kahwin nak cerai dah. Betul kaum muslimin? Tidak disetubuhi lagi. Baru seminggu kahwin nak cerai dah. Tak setubuhi lagi. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam permasalahan itu tiba bercerai. Bercerai. Kaum muslimin dan muslimat kalian ada iddah tidak? Tak ada iddah sebab tidak sentuh lagi. Betul. Jadi dia. Baik. Kena kursus nikah mula nampaknya. Baik ya. Okey. Suap baik. Ya baik. Ya halal, suami mentolakkan isterinya saat suci dan selama cuci itu tidak dipersetubuhinya. Yang haram ialah mentolakkan ketika haid atau dia mentolakkan saat suci dan selama cuci itu dia mensetubuhinya. Hal ini berlaku bagi orang yang pernah bersetubuh dengan isterinya. Tapi bagi suami yang sama sekali tidak pernah bersetubuh dengan isterinya, maka dia bisa menceraikannya kapanpun yang dikenakinya, baik suci maupun saat haid. Boleh faham itu? Kaum muslimin dan muslimat. Kalau dia baru menikah, kaum muslimin, isteri itu tak sentuh lagi. Tapi isteri itu dalam keadaan haid, kaum muslimin dan muslimat kalian. Sebab apa tak sentuh? Sebab isteri nak kena haid. Silap timing. Orang buatlah tarikh betul-betul kaum muslimin muslimat kalian. Ini menikah time kau mula haid betul. Time menikah. Itu sebab suami tak lewat benda lah malam tu. Tak apa, seminggu. Sebab isteri kena haid. Tak setuju pun tiba-tiba cerai. Ada iddah tak ada iddah? Tak ada sebab tidak. Cuba boleh faham tu? Baik. Okey. Jadi dalam masalah ini kefirman Allah Taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada kewajipan membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan isteri kalian sebelum kalian campur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Maka tidak ada mahar. Kalau yang ada mahar ni kaum muslimin dan muslimat kalian, mereka tidak ada kewajipan membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, ada sebelum kalian menentukan maharnya. Oh, begitu. La junah alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada kewajipan bayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Tak kena macam tu ni. Dia kamu dari syariat Islam, mahar tu wajib. Boleh faham tu? Cuma permasalahannya, kalau tak capur lagi, dia kena bayar setengah. Kalau dah capur, hangus. Itu siap terjemahan ni. Baik. InsyaAllah lain kali kita sambung bab menjatuhkan tolak 3 dengan satu kata. Aku tolakmu 3. Jatuh tolak atau tidak? Ni khilaf ulama' yang amat sangat. Dia tengok ujah mereka, insyaAllah pada kuliah akan datang.